Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih kepada Cik Isma daripada BPSH KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada cikgu-cikgu sekalian yang sudi meluangkan masa untuk bersama saya pada pagi ini bagi untuk sedikit perkongsian lah bagi aktiviti makmal dan juga penjarakan fizikal. Jadi saya terus share skrin. Alright, okey, boleh nampak semua okey. Jadi terima kasih kepada BPSH KPM yang memberi kepercayaan kepada saya untuk berkongsi apa yang saya lakukan sepanjang tempoh pembelajaran norma baru ni untuk aktiviti makmal dengan penjarakan fizikal. Baiklah, jadi saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Cikgu Muhammad Safwan bin Rozak, Guru Cemerlang Sains dari SK Jengka Pusat 2 di Pahang. Okey, jadi ini merupakan kandungan apa yang bakal saya berkatakan pada pagi ini. Okey. Okey, sedikit pengenalan berkenaan dengan diri saya. Nama penuh saya Muhammad Safwan bin Rozak. Telah mula berkhidmat di dunia pendidikan ni sejak tahun 2004 dan mula dilantik sebagai guru cemerlang sejak 2010. Sekarang saya juga merupakan yang dipertua Majlis Guru Cemerlang Daerah Maran, Pahang, dan saya juga merupakan seorang penceramah subjek sains CPSR di serata negara. Sekarang saya juga merupakan seorang YouTuber yang memang aktif dalam penghasilan video-video PDPC. Baik, inilah saluran YouTube saya, Cikgu Safwan. Jadi setakat ini saya ada lebih daripada 5,000 subscribers. Sambil-sambil tu ada masa terluang saya buat video. Dan sambil-sambil tu juga saya nak berkongsi lah dengan cikgu-cikgu bahawa buat video ni adalah dia punya hikmahnya. Alhamdulillah sepanjang PKP ni saja saya dah berjaya menang dalam 3 video yang telah pun saya hasilkan. Yang pertama pemenang bagi pertandingan Value Food No Waste Challenge. Yang ni yang diadakan pada bulan Ramadan yang lalu. Yang anjuran daripada SW Corp, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Ada 3 saja pemenang di seluruh negara. Okey, kemudian yang kedua saya juga menang dalam pertandingan video anjuran MSS Pahang, pertandingan video MS Pahang, MCO Fitness Challenge. Dan terbaru video yang saya sunting, pertandingan bercerita yang anak saya sendiri cerita, anjuran Universiti Sains Islam Malaysia. Ada dalam 7-8 pemenang untuk seluruh negara. Jadi sambil-sambil tu insya-Allah adalah kita punya hikmahnya dalam penghasilan video ni. Okey, semua video yang saya hasilkan adalah melalui telefon bimbit sahaja. Alright. Jadi kemudian saya juga banyak berkongsi apa saja berkaitan dengan sains khususnya dalam grup FB Cikgu Safwan. Setakat ini mempunyai lebih daripada 8,000 pengikut. Saya juga aktif dalam penulisan setakat ini. Mula dari tahun 2015 saya telah terbitkan lebih kurang 8 buah buku yang alhamdulillah digunakan oleh guru-guru sains di seluruh negara. Okey, jadi inilah saya punya platform perkongsian di media sosial, termasuklah yang tadi Facebook Cikgu Safwan,
Instagram Cikgu Safwan, YouTube Cikgu Safwan, dan saya juga ada berkongsi bahan-bahan di Cikgu Safwan Science Telegram, dan saya juga ada menulis di cikgusafwan.blogspot.com. Okey, jadi bolehlah cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian follow saya punya platform perkongsian ini. Okey, jadi saya nak memperkenalkan 3 hashtag saya yang biasa saya gunakan. Yang pertama, hashtag tentulah nama saya sendiri, hashtag Cikgu Safwan, hashtag I love science, dan hashtag saya cuma cikgu budak-budak sekolah rendah. Alright. Jadi kita teruskan dengan pengenalan. Kita nak tengok apa itu bezanya makmal sains dan bilik sains. Okey, kalau sekolah menengah memang kita, walaupun tajuk kita hari ini makmal sains, tapi mungkin saya tukar sikit lebih kepada bilik sains, sebab kita di sekolah rendah kita panggil bilik sains. Apa beza makmal sains dan juga bilik sains? Okey, yang pertama dari segi kemudahan. Okey, makmal sains mempunyai keperluan asas, perabot dan juga peralatan seperti meja makmal, bangku makmal, komputer, pencetak, bangku sampah, papan tulis, papan putih beroda, ada skrin, ada langsir satu set untuk bilik, meja komputer, pembesar suara, rak peralatan sains, almari kabinet, penggantung carta, pemadam api, selimut api, penggera kebakaran, bekas simpanan bahan sisa, bekas simpanan bahan rosak, kebuk wasak, pancuran dan pencuci mata, kipas pengudaraan dan juga kit pertolongan cemas. Kalau kita tengok makmal sains memang dia punya peralatan tu memang agak banyak dan agak lengkap. Kita tengok apa pula yang patut ada di bilik sains. Okay, bilik sains adalah sebuah bilik kelas di mana pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah dijalankan. Bilik ini mempunyai kemudahan asas untuk menjalankan aktiviti PNP ataupun PDPC sains seperti eksperimen, demonstrasi dan kerja projek. Bilik sains boleh diubah suai dari bilik darjah biasa atau bilik alam dan manusia. Yang ni yang dululah. Kemudahan asas yang perlu ada dalam sebuah bilik sains ialah sebuah meja yang sesuai, kabinet, punca bekalan air, punca kuasa elektrik, pemadam api, almari penyimpanan bahan, rak buku atau bahan rujukan dan peralatan sains seperti yang disenaraikan untuk mata pelajaran sains rendah. Okey, jadi kalau kita tengok kat situ ada banyak juga perbezaan peralatan antara bilik sains dan juga makmal sains. Jadi kita berbalik kepada fungsi makmal sains, merupakan sebuah bilik atau bangunan di mana penyelidikan secara saintifik dijalankan. Kebanyakan sekolah mempunyai makmal-makmal. Kalau sekolah menengah tu ada banyak makmal, makmal fizik ada, makmal biologi. Sekolah rendah ni biasanya ada satu saja, bilik sains. Okay, di mana-mana pelajar boleh menjalankan eksperimen. Makmal sains ialah ruang yang digunakan untuk mengajar, membuat analisis, penyelidikan, menjalankan eksperimen dan juga penghasilan bahan di sekolah menengah. Okay, baik, bagaimana pula dengan bilik sains? Dalam konteks sekolah rendah, bilik sains ialah ruang yang digunakan untuk mengajar, membuat analisis, penyelidikan, menjalankan eksperimen dan juga penghasilan bahan. Jadi secara kesimpulan awalnya dapatlah kita simpulkan bahawa bilik sains adalah satu ruang yang paling sesuai untuk mengajar sains berbanding di dalam kelas. Alright. Ni yang paling best sekali, makmal sains versus bilik sains dari segi konteks pembantu makmal. Okay. Jadi makmal sains pastinya adalah pembantu makmal. Dan bilik sains yang kita tahu sememangnya tak ada setakat ini sampai ke hari ini, tidak ada pembantu makmal bagi bilik sains. Jadi segala-galanya daripada A sampai Z, penyediaan bahan, penyimpanan bahan, okey, segala-galanya diuruskan sendiri oleh guru yang terlibat. Jadi banyak kerja sikitlah. Untunglah untuk cikgu sekolah menengah yang ada pembantu makmal. Tapi di sekolah rendah segala-galanya kita lakukan sendiri. Alright.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian, saya nak bawakan cikgu-cikgu sekalian ke bilik sains sekolah saya. Jadi selamat datang saya ucapkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ke bilik sains SK Jengka Pusat 2. Okey, di mana tempat yang saya duduk sekarang pun secara live saya berada di bilik sains SK Jengka Pusat 2. Jadi inilah pintu masuk, pintu hadapan bilik sains saya. Banner tu dah lama dah, dalam 4-5 tahun dah yang dilekatkan pada pintu. Okay, mungkin dalam tahun ni juga saya akan gantikan dengan yang baru. Okey, ini paparan luar bilik sains saya. Satu sudut I Love Science yang baru saya siapkan. Baru dalam minggu ni saya siapkan. Sudut I Love Science. Okey, yang ni di ruang hadapan saya sediakan satu sudut penulisan untuk objektif dan juga kriteria kejayaan. Yang mana kita tahulah bahawa objektif dan kriteria kejayaan ni perlulah dijelaskan kepada murid-murid sebelum berlangsungnya PDPC. Okey, ni apa pula? Ada dua tong drum ni. Okey, dua tong drum ni, tong drum terpakai. Saya beli satu tong tu RM10 je satu tong. Okey, ini merupakan kaunter PDPC saya. Ada belakang ni, belakang saya duduk ni. Okey, dan juga kaunter persembahan. Right? Okey, inilah saya punya bilik sains dengan ruang pembelajarannya. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian, saya ada di bilik sains saya ada 8 meja yang besar, yang agak besar jugalah. Kalau ikut kiranya dari segi kalau sebelum-sebelum ini untuk kelas-kelas sebelum norma baru ni saya hanya guna 6 sahaja. Meja belakang sekali tu saya memang tak guna. Okey. Jadi untuk PDP norma baru ni memang saya gunakan ke-8 meja ni, dan satu meja saya muatkan seramai 4 orang murid sahaja. Jadi kalau 8 darab 4 saya dapat semua sekali 32 orang murid. Okey. Ada kelas saya yang 36 orang murid, tapi setakat ini tak ada lagi lah sejak PKPP ni kehadiran penuh 36. Okey. Baik, inilah ruang pembelajarannya. Jadi saya namakan setiap kumpulan dengan nama-nama planet nama-nama planet daripada Utarid sampailah kepada Neptune. Okey, so ni rak penyimpanan bahan. Ni dah beberapa sudut yang ada di dalam bilik sains saya. Okey. Itulah mungkin tuan-tuan dah boleh rasa bagaimana suasana pembelajaran yang berlangsung di bilik sains saya. Okey, jadi saya nak teruskan dengan SOP penggunaan bilik sains. Okey, kalau nak cerita SOP ni pada asalnya masa yang cikgu-cikgu kena datang sekolah belum ada murid, masa tu makluman awal saya sendiri daripada pihak pentadbir sekolah dimaklumkan bahawa tidak dibenarkan untuk pelajar bergerak. Jadi mindset saya pada masa itu, saya telah pun memikirkan bahawa saya terpaksa mengajar di dalam kelas. Tidak seperti sebelum-sebelum ini, memang saya hanya berada di sini sahaja. Memang saya jaranglah masuk kelas, mengajar dalam kelas, kecuali untuk subjek-subjek yang bukan sains. Okey. Tapi tiba-tiba saja 2 hari ataupun seingat saya 2 hari ataupun sehari sebelum tibanya murid, PK pentadbiran saya call bagi tahu bahawa PPD benarkan untuk menggunakan bilik khas. Okey, termasuklah bilik sains dan juga bilik-bilik lain dengan syarat mengikut SOP yang telah pun ditetapkan. Okey. Maka saya dengan segera bertindak merujuk beberapa sumber rujukan. Yang pertama yang saya rujuk ialah video melalui YouTube ni.
video ni yang di-share melalui YouTube Jabatan Pendidikan Sarawak tak silap saya. Okey, di mana Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Tuan Haji Azman telah melakukan lawatan di sekolah di negeri Sarawak. Maka saya rujuk video ni. Mula-mula saya kira-kira kalau ikut-ikut penjarakan dalam satu orang satu meja tu dalam 3 orang saja. Tapi bila saya rujuk video ni, sebenarnya satu meja, meja saya pun lebih kurang besar ni. Satu meja boleh memuatkan kira-kira 4 orang. Maka saya rasa begitu teruja untuk mengajar di dalam bilik sains seperti mana yang dilakukan oleh saya sebelum-sebelum ni lah. Jadi kalau kita tengok di sini pun melalui view yang ada di YouTube ini ada lebih kurang 6,296 view sahaja. Kalau ikut view tu dengan jumlah sekolah di Malaysia, itu menunjukkan satu angka yang agak kecil sebenarnya. Maksudnya tak ramai yang merujuk kepada video ini untuk melakukan ataupun cuba untuk mengajar di bilik sains ataupun di makmal sains. Okey. Okey, baik. Jadi macam mana saya SOP yang saya jalankan? Okey, yang pertama kita minta murid beratur mengikut jarak fizikal daripada kelas dan memang kita escort murid tu sampailah ke bilik sains. Okey, untuk saya untuk di sekolah saya ajar sains tahun 4, 5, 6. Alhamdulillah walaupun ada satu one way saja, tapi kita terpaksalah walaupun jauh sikit memang murid mengikut one way dengan jarak fizikal 1 meter. Okay, so kita escort untuk memastikan bahawa keadaan murid benar-benar terkawal. Okey. Okey, yang kedua kita mesti sediakan label laluan keluar dan juga laluan masuk bagi bilik sains. Jadi saya ada 2 pintu, satu pintu untuk masuk dan satu lagi pintu untuk keluar. Mesti ada. Okey, kemudian meja berlabel. Okey, meja berlabel kita ada buat kawasan dia dan juga bertanda, dan saya menggunakan sistem nombor. Di sekolah saya menggunakan sistem nombor. Jadi saya nak share sikit macam mana sistem nombor yang kami guna, di mana di dalam kelas murid ada nombor masing-masing. Maksudnya nombor ni contohnya Ashraf nombor 1. Jadi di kelas meja Ashraf adalah meja nombor 1. Bila dia masuk ke bilik sains, maka Ashraf akan duduk pada bahagian meja yang bertanda nombor 1. Jadi tak ada masalah lah untuk Ashraf berkongsi tempat duduk dengan murid yang lain di kelas yang lain. Okey, maksudnya Ashraf, contohnya Ashraf tahun 5A memang berada di meja nombor 1. Itu maksud sistem nombor yang kami gunakan. Okey, setakat ni di sekolah saya pun yang bilik kelas yang satu-satunya bilik kelas yang digunakan bilik sains je lah. Jadi bilik-bilik lain macam bilik muzik, bilik makmal komputer masih belum lagi beroperasi. Ya, sebenarnya atas kita sebenarnya. Gantung pada diri kita nak Sri Budaya, macam mana kita nak gunakannya. Alright. Kemudian ni perlu kita buat tanda arah laluan di bilik sains. Seperti mana di dalam kelas perlu ada, kerana ini adalah SOP yang ditetapkan. Kalau tengok sudah pudar tanda arah tu dah agak pudar sebab masa dalam cuti hari tu lagi buat. Okey. Ini merupakan senjata yang sangat penting. Ini senjata yang sangat penting, mesti ada di bilik-bilik kelas dan juga di bilik sains. Jadi bila perlu gunanya hand sanitizer ni? Kita guna hand sanitizer ni apabila murid mula-mula nak masuk bilik sains. Jadi kita tunggu dekat pintu, kita yang tekan lah supaya jimat kat situ. Jadi kalau cikgu nak jimat lagi, cadangan saya sebab di kelas pun ada hand sanitizer,
masa cikgu nak escort murid tu, suruh dia pakai siap-siap supaya jimat sikit. Walaupun di sekolah sediakan, kita tahu harga hand sanitizer ni agak tinggi juga. Okey. Seterusnya, ni pun perlu ada di bilik sains, iaitu sabun basuh tangan. Ni mesti ada sabun basuh tangan. Alhamdulillah saya rasa semua sekolah bilik sains biasanya dilengkapi sinki. Kalau sekolah menengah tu biasanya satu meja, satu sinki. Tapi di sekolah rendah ni, di bilik sains saya ada satu saja sudut sinki. Jadi ada dua dalam satu Jadi bergila-gila lah untuk basuh tangan di sinki. Alright. Okey, mengapa persoalannya perlu kita lakukan PDPC di bilik sains? Okey, yang pertama, ni alasan yang paling kukuh. Di bilik sains ni merupakan suasana yang sangat kondusif untuk PDP sains. Yang kedua, radas dan bahan tersedia. Jadi tak perlulah untuk kita angkut barang-barang ke kelas, menyusahkan kita. Takkan hari-hari kita nak angkut barang-barang ke kelas kalau globe tu yang besar, dan kalau kita nak buat aktiviti yang memerlukan alatan yang banyak, tak muat tangan kita. Kita dah lah tak ada pembantu makmal, kita segala-galanya. Maka di bilik sains insya-Allah segala-galanya tersedia. Kalau sebelum ini kita dah biasa, maksudnya memang kita boleh gunakan. Kalau sebelum ini pun kita tak biasa, memanglah kita tak boleh gunakan. Okey, dan yang ketiga, peralatan ICT. Di bilik sains ni ataupun di mana-mana bilik khas, insya-Allah kalau kita memang jaga di situ, macam saya sendiri, saya memang tidak berada di bilik guru. So saya memang berada di bilik sains ni, segala-gala peralatan ICT, PC, LCD projector, semuanya tersedia. Okay, maka lebih mudah untuk kita menjalankan PDPC kita dengan lebih lancar. Berbanding dalam kelas, memang banyak masalah. Okay, kebanyakan kelas kita tahu memang tidak dilengkapi peralatan ICT, yang mana kalau nak guna pun cikgu terpaksa mengambil sedikit masa untuk set up segala-galanya. Okey. Jadi sebenarnya sebelum sesi ni dijalankan, saya telah buat satu survey. Kalau tengok di situ lebih kurang 5 hari yang lalu, saya ada buat survey di grup FB saya. Soalannya, adakah cikgu-cikgu menggunakan bilik sains untuk PDPC norma baru? Dan sila nyatakan sebab-sebab jika tidak menggunakan bilik sains pada ruangan komen. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di situ, ada 380 votes yang menyatakan tidak menggunakan bilik sains, dan hanya 104 votes yang menggunakan bilik sains. So kira-kira lebih kurang 1/5 sahaja guru-guru berdasarkan survei inilah yang menggunakan bilik sains untuk PDPC norma baru. Jadi nak tahu alasan-alasan yang diberikan, antaranya ialah sukar untuk ikut SOP. Ini alasan ni, kebanyakannya sukar nak ikut SOP. Okey. Adakah persoalannya, adakah SOP ni mereka benar-benar faham bagaimana SOP yang boleh diikut? Yang kedua, murid terlalu ramai. Okey, murid terlalu ramai ni memang saya fahamlah, kalau murid tu menjangkau 40 orang, ada 45 orang, ada kadang-kadang tu ada yang beritahu saya 48 orang. Memang satu kekangan yang agak sukar untuk kita capai. Tapi dalam kelas boleh pula 48 orang, 45 orang. Itu yang kita kena faham. Okey, yang ketiga, ada juga yang memberikan alasan bahawa masih belum dapat kebenaran. Okay, jadi persoalan di sini, siapa yang tak benarkan? Okey, siapa yang tak benarkan untuk ke bilik khas? Okey, antaranya pentadbir sekolah yang tak benarkan. Okey, yang kedua mungkin daripada PPD sendiri.
Itu antara alasan mereka, pentadbir sekolah dan juga pihak PPD tidak membenarkan untuk menggunakan bilik khas. Ada tadi yang saya terbaca satu, macam mana nak guna, bergerak beramai-ramai pun tak boleh, bergerak dalam kumpulan pun tak boleh. Kita dalam kelas kita dah dalam kumpulan, bergerak dalam kumpulan sebenarnya bukan tak boleh, tapi dia ada cara dia. Caranya kita perlu awasi, escort murid tu daripada kelas sampailah ke bilik sains. Memang kerja kita memang agak banyak sedikit daripada biasa, tapi itulah pengorbanan kita. InsyaAllah apa yang kita korbankan pada hari ini dapat ganjaran pada suatu hari nanti, insyaAllah. Dan yang keempat ni memang sedih lah, memang nak buat macam mana, tiada kemudahan bilik sains. Sebenarnya pihak KPM juga perlu ambil cakna juga perkara ni. Ada sekolah-sekolah yang mungkin terlalu ramai murid, tak ada kemudahan bilik sains. Ada juga sekolah-sekolah yang lama tak ada kemudahan bilik sains. Contohnya ada beberapa sekolah yang besar juga di Kuantan, saya rasa saya tak sebut kot nama dia, memang tak ada bilik sains walaupun murid sekolah dia agak bagus. Dan sebenarnya dari segi pengamatan dan juga pengetahuan saya sebelum ini, memang ada juga sekolah yang ada bilik sains, tapi walaupun tak kira lah nombor baru ke tak nombor baru ke, memang PDPC sains tidak berlangsung di dalam bilik sains. Jadi pengalaman saya berceramah di serata tempat, jadi saya ada juga berbual-bual dengan murid-murid. Ada yang nyatakan bahawa tak pernah masuk bilik sains pun ada. Walaupun bilik sains ada, tapi tak pernah masuk. Jadi sayang sekali lah kalau perkara ini terjadi. Jadi saya tak heranlah jika sebelum ni pun, sebelum PKPP, sebelum PKP ni, pembelajaran yang biasa pun tak belajar dalam bilik sains, jadi dalam PKPP ni lagilah tidak belajar di bilik sains. Jadi kita tak naklah perkara ni berlaku. Saya harap agar kita faham bahawa PDPC dalam PDPC sains adalah terbaik di tempat yang paling sesuai, iaitu di bilik ataupun di makmal sains. Right. Jadi apa nak buat? Jadi untuk mengatasi masalah ini, sekarang ni saya sedang bercakap dengan pentadbir-pentadbir yang mana sekolahnya model 3 itu dia penggiliran. Okey. Jadi dia masa tu. Jadi 4 petak untuk tahap 2 dan juga 3 petak bagi tahap 1. Okey, rasanya tak ada masalah walaupun model bergilir, masih lagi murid dapat belajar 4 petak seminggu untuk tahap 2. Betul saya rasa. Okey, jadi macam mana cara kita lah untuk kita habiskan silibus dengan lebih cepat? Yang pertama, strategi flip classroom. Okey, jadi strategi flip classroom ni yang saya paling suka guna untuk membantu mempercepatkan ataupun melancarkan lagi PDPC sains. Saya suka guna kaedah flip classroom, di mana saya akan share biasanya flip classroom saya akan guna video, saya akan share video melalui grup WhatsApp dan murid dah ada prior knowledge di situ ataupun saya dah minta, saya dah mengarahkan sesuatu melalui video tersebut. Jadi bila datang ke kelas, mereka akan dah ada banyak pengetahuan yang saya boleh skip, yang saya boleh tanya sepintas lalu sahaja untuk saya meneruskan aktiviti yang seterusnya. Jadi sebenarnya flip classroom ni bukan saja sebelum ni saya buat masa PKP ni saja. Sebelum-sebelum ini pun saya mengamalkan kaedah ini dan kebanyakannya saya share video-video yang saya hasilkan sendiri kepada murid saya. Jadi sebelum-sebelum ini pun, sebab kenapa saya guna flip classroom ni? Kerana sebelum-sebelum ini saya banyak terlibat dengan kerja luar.
Contohnya saya sendiri aktif dalam softball. Untuk tahun 2019 saya rasa lebih sebulan yang saya termasuklah, bukanlah sebulan direct, lebih sebulan saya tidak berada di sekolah untuk softball sahaja. Di mana pada tahun 2019 saya terlibat untuk softball sehingga ke peringkat MSSM. Kebetulan pula pada masa itu hanya tinggal lebih kurang 2 minggu saja sebelum IPSR. Tapi alhamdulillah kita masih lagi boleh capai target yang kita harapkan. Yang kedua, yang ini mestilah kita perlu memberi arahan, kadang-kadang tak semesti video, arahan yang simple melalui WhatsApp group penjaga. Jadi di sekolah saya, bukan sahaja waktu PKPP ni kita wujudkan WhatsApp group kelas. Sekolah saya hanya ada 2 kelas, so kita ada 12 kelas, so kita ada 12 grup WhatsApp yang berbeza. Dah lama dah kita wujudkan. Pada awalnya memang bermasalah dengan grup WhatsApp kelas ni. Ada parent yang kata ada 3 anak sampai 3 grup. Okey, jadi sebenarnya mula-mula memang bermasalah, tapi lama-lama mereka faham bahawa ada keperluan untuk ada grup WhatsApp sendiri, maka secara lebih mudah penyaluran maklumat disampaikan melalui grup. Okey. Okey, ini contoh arahan yang saya arahkan melalui WhatsApp group. Satu projek di mana saya minta murid bawa bahan projek alat muzik gitar semula. Jadi saya mula-mula saya hasilkan video, saya sendiri buat video untuk lebih mudah difahami. Kalau tuan-tuan boleh tengok ada link kat situ. Murid-murid perlu membawa alat-alat tersebut esok. Kotak, salah spelling kotak yang telah siap dipotong. Dipotong siap-siap. Batang gulungan tisu ataupun wallpaper. 4 gelang getah, pita pelekat, bekas plastik terpakai. Jadi sebenarnya dengan arahan yang begitu mungkin sama-sama, tapi melalui video yang kita hasilkan, parent pun lebih jelas. Alhamdulillah hasilnya semua murid bawa barang yang seperti mana diarahkan. Okey. Nah, ini contoh-contoh gambar aktiviti yang saya buat. Okey, jadi kalau tengok gambar tu, tu ada bilik kosong di sebelah saya. Kita gambar dengan penjarakan fizikal di bilik sebelah. Segala-galanya kita kawal, segala-galanya kita kawal. Tahulah budak-budak mula-mula gitu masuk sekolah memang agak disiplin ni memang A. Lama-lama dia orang dah makin boring. Adalah cuba-cuba nak pegang dan sebagainya. Kita sentiasa kena awasi. Jadi salah satu sebabnya sains ni subjek yang ditunggu-tunggu. Salah satu sebabnya sebab murid boleh bergerak ke bilik sains. Jadi ia menjadi satu subjek yang ditunggu-tunggu. Bayangkan pada minggu lepas, tahun 4 saya tak benarkan ke bilik sains sebab meja saya baru cat dan belum kering. Jadi mereka rasa tak seronok bila tak dapat belajar di bilik sains. Okey. Semua murid berjaya menghasilkan gitar daripada bahan terpakai. Jadi saya ada lebih kurang 30 lebih murid satu kelas, semua sekali bawa. Alhamdulillah, saya rasa memang agak terharu jugalah. Dari segi komitmen penjaga dalam penghasilan, dalam penyediaan bahan-bahan, mereka begitu committed sekali. Ada yang dah buat siap-siap daripada rumah pun ada juga, adalah beberapa orang. Tapi kita nak aktiviti itu lebih cepat berlangsung, maka kita beri arahan dengan jelas supaya dapat menjimatkan masa PDPC kita. Okey. Ini satu aktiviti kumpulan yang saya nak share. Eksperimen asid, alkali dan neutral. Okey. Kita awasi mereka. Okey. Barang kita tahu bahawa barang kita tak boleh share sentuh. Jadi satu kumpulan 4 orang, setiap ahli kumpulan dia ada peranan dia. So eksperimen asid, alkali dan neutral. Secara asasnya paling tidak kita akan ada 3 bahan yang kita akan uji. Jadi so 4 orang ahli, 3 tu kita dah pasti dah. Dia orang akan uji 3 bahan yang berbeza. Seorang lagi mungkin sebagai pencatat ataupun pemerhati yang akan membuat pemerhatian. Jadi setiap orang sebenarnya, walaupun kita kata
Ada yang kata bahawa tak masuk akal untuk PKPP ni, dalam mengikut SOP kita tidak boleh melakukan aktiviti secara berkumpulan. Tak, sebenarnya kita kena fikirkan kaedah lain. Kita kena fikirkan kaedah lain bagaimana untuk murid-murid kita melakukan aktiviti kumpulan secara penjarakan, secara tanpa berkongsi bahan. Okey, so untuk yang ni 3 orang akan uji bahan yang berbeza. Okey. Jadi secara langsung semua orang akan ada aktiviti masing-masing. Dan walaupun bahan itu berbeza, kita letak di tengah, murid akan letak bahan yang diuji di tengah dan masing-masing dapat memerhatikan perubahan warna kertas litmus yang berlaku. Okey. Itulah saya share sikit . Okey, kalau kita nak buat individu tu mungkin mustahil lah. Dari segi nak test satu-satu tu memerlukan bahan yang agak banyak. Tapi kalau ada setengah aktiviti tu memang kita boleh melakukan secara individu dengan alat yang mencukupi. So untuk aktiviti ni saya share, itulah kaedah dia. Alright. Okey. Ni aktiviti yang paling best. Aktiviti aiskrim goyang segera. Okey, sebelum ini, kalau tahun-tahun sebelum ini dah masuk ke tahun keberapa dah saya menjalankan aktiviti aiskrim goyang segera ni dengan pelbagai kaedah. Sebelum ni pernah guna plastik kecil, lepas tu isi dalam plastik besar, macam-macam lah. Tahun lepas saya guna bekas polistiren besar, letak aiskrim dalam tu, goncang-goncang. Dan sebelum ini saya melakukan aktiviti aiskrim goyang ni di luar bilik darjah kerana untuk mengurangkan kotor. Kalau kita kata sini istilahnya belengah, nanti belengah bilik sains ni. Tapi tahun ini saya memikirkan satu kaedah yang lebih baik. Okey, maka saya menghasilkan video tunjuk cara bagaimana untuk menghasilkan aiskrim goyang segera dengan lebih mudah. Okey, bagaimana cara dia? Okey, jadi murid-murid akan isi siap-siap air ataupun minuman berperisa di dalam bekas plastik aiskrim. Maka dia akan bawa siap-siap yang dah isi. Dia bukan bawa yang belum isi, dia bawa yang dah isi. Okey. Kemudian saya minta bawa satu balang macam balang besar kuih raya tu, balang biskut kuih raya yang bertutup. Okey. Dan juga bawa garam serta tuala untuk membalut bekas tersebut. Okey, lepas ni mungkin saya akan share video bagaimana saya tu. Hasilnya cikgu-cikgu sekalian, kalau sebelum ini memang untuk aktiviti untuk sebelum PKP ni, untuk tahun-tahun sebelum ni aktiviti ni memang tak berapa cukup masa 1 jam. Kita keluar di luar bilik darjah. Jadi masa tu akan memakan masa lebih lama. Tapi dengan strategi flip classroom ni, aiskrim tu boleh siap antara masa 10 hingga 15 minit sahaja. Okey, 10 hingga 15 minit saja dah siap boleh makan lagi dalam bilik sains. Jadi sekarang ni memang sebab tu tajuk di situ langgar peraturan bilik sains lagi, sebab tidak dibenarkan makan dan minum dalam bilik sains. Tapi sekarang ni kita tahulah PKPP ni murid-murid pun makan dalam kelas. So kita kasih chance lah untuk makan. Alright. InsyaAllah kalau ada masa lepas ni saya nak share bagaimana cara pembuatan aiskrim goyang segera ni dengan kaedah yang sangat cepat. Alright. Okay, betapa gembiranya mereka dapat menikmati hasil air tangan sendiri. Okey. Baik, ini satu lagi contoh aktiviti berkumpulan. Yang ni memang memerlukan kerja yang agak banyak daripada cikgu, di mana cikgu kena sediakan bahan-bahan ni. Masih lagi boleh menggunakan murid, tapi alat tersebut tidak boleh disentuh. Boleh disentuh oleh seorang saja, tak boleh disentuh oleh orang lain. Okey, jadi alat tersebut boleh diletakkan di tengah-tengah. Ini merupakan aktiviti tajuk pembiasan cahaya, di mana murid melakukan
pemerhatian, membuat pemerhatian berdasarkan fenomena pembiasan cahaya yang berlaku. Kalau dekat sini kita tengok cahaya dari pensel di dalam air dibiaskan apabila cahaya itu bergerak dari air ke udara dan pensel kelihatan bengkok. Kalau kita nak mengajar dalam kelas lah tuan-tuan sekalian, macam mana agaknya kita nak bawa mungkin 8, kalau paling banyak aku rasa kalau kita nak buat demonstrasi je 1. Jadi bila bawa 1, mungkin keterujaan murid tu sendiri rasa macam kurang. Hanya melihat 1 saja. Tapi kalau kita buat secara berkumpulan, kita letak satu meja, walaupun murid tak dapat sentuh, feel dia lain, pengalaman yang dia rasa lain, dia dapat lihat dengan lebih dekat. So, itulah sebabnya kita perlu bawa murid ke bilik sains ataupun mamal sains. Cepatnya masa berlalu. Rasa macam baru ke. Alright. Kemudian ni yang seterusnya, sama juga aktiviti pembiasan cahaya. So kita tukar alat tadi, kita letakkan alat yang lain. Nanti untuk mematikan bahawa objek yang diletakkan di dalam air kelihatan lebih besar kerana berlakunya pembiasan cahaya. Kita nak bawa banyak-banyak barang ni memang leceh lah tuan-tuan sekalian. Nak bawa dalam kelas. Tapi dalam bilik sains insya-Allah segala-galanya tersedia. Kita uruskan kita duduk di sini. So kita nak bawa ke kelas memang susah. Yang satu lagi, yang ni nasib lah. Mungkin kita, bila barang ni tak boleh kongsi, so dalam kumpulan tu, mungkin kita boleh perhatikan, kita boleh bagi reward. Siapa yang paling aktif, siapa yang paling berkomunikasi dengan kita, maka kita bagi peluang untuk dia memerhatikan fenomena pembiasan cahaya melalui alat yang dinamakan prisma kaca. Mungkin pada lesson seterusnya orang lain pula. Sebab benda ni kalau kita nak share memang tak boleh. Kita perlu kena sanitize alat ni untuk kita share dengan semua murid. Alright. Okay. Ini satu lagi aktiviti yang baru saya buat semalam. Okay. Tajuknya ialah perubahan bentuk tenaga. Saya share aktiviti ni. Ini kali pertama saya lakukan aktiviti ini dalam tempoh PKP. Okey. Di mana saya menyediakan 8 stesen untuk 8 kumpulan dan murid bergerak daripada kumpulan ke kumpulan tanpa mereka duduk pun. Okey. Jadi saya bagi masa untuk satu stesen tu dalam 2 hingga 3 minit untuk mereka siapkan apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku. Bila dah saya anggarkan dah siap, saya akan bunyikan loceng dan mereka akan bergerak mengikut kumpulan dalam keadaan yang terkawal. Kita memang kena jaga. Kita kena awasi. Budak-budak ni memang kita kena kontrol. Nak tak nak memang kena kontrol. Ada yang nakal, memang ada yang tiba-tiba datang dekat. Okey. So memang kita kena kawal cara pergerakan mereka. Alhamdulillah. Ada perbincangan di situ, ada komunikasi, maka kita dapat hasilkan suasana kelas yang agak gamat dan bising yang perlu, bising dengan perbincangan. Okey. Maka timbullah di situ inquiry. Orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni. Okey. Bayangkan kalau tuan-tuan kita nak bawa benda ni ke kelas, memang susah di sebelah kita sebagai cikgu. Alright. Okey. Yang ni yang saya baru dapat pagi tadi kalau tengok di situ daripada Cikgu Ahmad Zulhilmi Muhammad dari SK Agama Miss Miri Sarawak. Okey. Alhamdulillah dia gunakan video aiskrim goyang tu yang saya share tu kepada murid-muridnya. Alhamdulillah. Nanti saya akan tanya dia macam mana dia punya kemenjadian aiskrim. Dan yang ni semalam saya dapat tag daripada Cikgu Muhaimin Norli juga daripada sebelah Sarawak rasanya yang menggunakan kaedah yang saya ajar macam mana untuk menterbalikkan tulisan juga untuk tajuk cahaya, untuk tajuk pantulan cahaya. Alhamdulillah cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita share ni manfaatnya agak luas. Yang mana yang ada kemahiran untuk buat video, bolehlah mula untuk buat video dan kongsikan. Mula-mula kongsi dengan murid sendiri. InsyaAllah satu hari nanti, apa yang kita kongsikan tu, dia akan luas dengan sendiri. Dia akan tersebar dengan tersendiri.
Saya buat video pada asalnya untuk share, untuk apa ni, untuk simpan memori aktiviti dengan murid je. Okey, akhirnya lama-lama perkongsian tu dia tersebar dengan sendiri. Masa PKP hari tu lagilah memang ramai cikgu mencari video-video untuk dijadikan panduan sebagai platform perkongsian pada murid masing-masing. Alright. Okey, masa kita lebih kurang 10 minit lagi. Jadi saya ada satu falsafah lah. Falsafah yang pertama, saya rasa sehari tanpa sains adalah sesuatu yang agak membosankan bagi murid. Okay. Dan seterusnya, satu lagi falsafah saya, sains ni kalau kita ajar tanpa alatan, tanpa bahan, tanpa eksperimen, dia ibarat irama tanpa lagu. Macam kita shock sendiri pula mengajar. Okey, sekali lagi, terima kasih daripada saya, Cikgu Safwan. Bolehlah follow platform-platform perkongsian saya yang mana saya tunjukkan tadi. Okey, sebelum itu ada masa sikit lagi. Harap-harap line okey. Saya akan nak tunjuk pada tuan-tuan sekalian. Video okey. Boleh nampak ke? Okey, aiskrim goyang segera. Boleh nampak kalau tak nampak boleh respon. Boleh nampak. Boleh okey. Okey, saya tak besarkan, kalau besarkan dia jadi slow sikit. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan-bahan yang diperlukan ialah yang diletakkan dalam plastik. Satu lagi, lupa. Banyak. Yang kita bungkus dengan towel.
Okey, jadi bila kita share video-video yang macam ni, jadi keterujaan murid tu sendiri dia akan jadi lebih. Dia rasa nak buat, parent pun tengok dia akan rasa seronok macam mana aktiviti-aktiviti anak dia. Hasilnya untuk lesson kelas ni memang saya buat video masa kelas ni lah. Hasilnya untuk kelas yang berikutnya pada hari yang lain, semua murid bawa alatan untuk buat aiskrim. Jadi dia meningkatkan keterujaan murid sendiri untuk belajar melalui perkongsian-perkongsian video kawan-kawan mereka ni. Alright. Jadi saya rasa setakat itu sajalah perkongsian daripada saya yang mungkin tak seberapa ni untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya harap mungkin ada nak tanya apa-apa, boleh dah tanya. Ada masa lebih kurang 5 minit lagi. Dan apa yang kurang tu saya mohon maaf. Okey, sekiranya terdapat sebarang kekurangan dari segi penyampaian saya. Okey, saya pulangkan baliklah kepada Encik Isma daripada BPSH untuk selaku moderator daripada pagi ni. InsyaAllah. Silakan Encik Isma. Okey, terima kasih Cikgu Safwan. Satu perkongsian yang sangat menarik. Saya pula tiba-tiba seronok pula nak belajar sains. Dah lama tinggal sains, tiba-tiba seronok pula tengok perkongsian ni. Okey, saya rasa ada banyak ada yang nak tanya. Okey, kita buka 5 minit lagi sebelum pukul 11 sesi seterusnya. Okey, terima kasih Cikgu Safwan, sangat menarik. Perkongsian sangat menarik bagi saya. Sains memang sangat menarik. Okey, alhamdulillah kita ada Cikgu Safwan. Okey, kita buka soalan. Buka soalan sekarang. Okey. Okey, boleh bertanya sekarang. Cikgu Helmi pun ada masuk dah tu, boleh tanya. Cikgu Helmi duduk tunggu sesi dia. Okey, ada soalan. Kalau tak nak tanya kat mic, boleh type soalan di ruangan chat. Ataupun kalau ada nak tanya pada masa yang akan datang, boleh personal saya lah. Boleh tanya melalui Facebook dan sebagainya, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Okey, kita juga ada grup Telegram. Okey. Kita juga ada grup Telegram, boleh tanya kat situlah ataupun boleh hubungi terus Cikgu Safwan. Cikgu Safwan sentiasa bersedia dengan soalan-soalan dan perkongsian, ya Cikgu Safwan. InsyaAllah. Banyak benda tu nampak boleh kongsi tu. Menarik, aiskrim tu banyak menarik tu. Saya sendiri pun tak tahu macam mana aiskrim tu. Alhamdulillah. Okey, soalan okey, Cikgu Hakim. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Hakim. Cikgu Jabut, terima kasih Cikgu Norma. Okey, saya juga ada share link hadiran. Okey, bolehlah tekan link hadiran itu untuk sesi kita pagi ni 10:11. Adakah jadual yang kita kata tu? Tak ada soalan ke? Jelas. Tak ada soalan, kira faham semua tu. Kalau tak ada saya harap soalan, cuma apa ni selepas ni mungkin boleh pertimbangkan lah, sebab ada alasan yang pentadbir tak bagi tu, mungkin boleh tanya balik, boleh rujuk balik video yang tu Haji Azman tu, macam mana SOP-nya. Sebab kadang-kadang SOP ni tak adalah ketat sangat. Cuma kalau orang datang nak tengok, dia nak tengok ada tak bertanda meja laluan masuk keluar, yang tu yang dia nak tengok sebenarnya. Betul. Jadi ada penjarakan. Okey, kalau ada soalan nak tanya, saya lah nak tanya. Boleh Okey. Untuk aktiviti tu, aktiviti dalam makmal atau aktiviti yang Cikgu Safwan lakukan, dalam sekolah Cikgu Safwan ada murid-murid B40 kan? B40 tak ramai lah saya. Tak ramai. Kalau saya RMT pun yang dapat dalam 10 orang tak sampai kot. Dalam penentuan aktiviti tu, contohnya kan yang paling jelas tadi yang nak share tadi yang aiskrim goyang lah. So apa selain pada tu, faktor apa yang dia ambil kira kalau Cikgu Safwan nak buat aktiviti PDP Cikgu Safwan tu?
kali ikutnya yang saya nampak kalau contohnya budak B40 kan, apa kriteria sebelum Cikgu Safwan sesuaikan contohnya bahan PDP tu dengan profil murid tu. Contohnya profil murid B40 ikut. Okey, kalau kita memang akan, yang pertama kita akan jangkakan bahawa mungkin ada beberapa orang yang tak bawa bahan. Jadi kita sebagai cikgu kita akan backup lah untuk beberapa bahan ni, memang sentiasa kita akan backup. Tapi memang kita tahu memang tak ramai yang akan tak bawa. Biasanya untuk aktiviti macam tu kebanyakannya akan bawa. Macam aktiviti yang saya bawa gitar tu, alhamdulillah semua bawa. Semua bawa. Tak ada masalah. Jadi kita pun backup dari segi bahan, kotak terpakai semua, macam rod tisu apa semua tu memang ada. So kita tak bimbang lah. Untuk macam-macam aiskrim tu memang kita akan backup dari segi minuman berperisa tu, supaya semua orang nanti tak adalah tengok je orang makan aiskrim, memang semua akan rasa. Tak ada masalah. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau tidak ada soalan, kita perlu beralih kepada sesi seterusnya lah bersama Cikgu Nur. Terima kasih semua, insyaAllah. Jumpa lagi pada lain masa. Okey, Cikgu Safwan, BPSH mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Safwan Rozak, Guru SK Jengka Pusat 2 Pahang atas perkongsian bagi saya sangat menarik mengenai sains khususnya. Terima kasih. Kepada